Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor tentang aliran Wahabiyah, di mana dikatakan aliran ini bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah video bersiri. Jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja memasuki video ini, maka saya sarankan tonton daripada awal. Tonton daripada awal supaya dapat faham sepenuhnya, ya. Jadi di bahagian description, mana description, exit video, tag pada tajuk, ada keluar kotak description. Saya bagi link untuk fatwa yang saya bacakan ini. Pertama, yang kedua, link playlist di mana saya telah senaraikan video-video yang saya ulas tentang fatwa ni, ya, tentang ciri-ciri. Disenaraikan 13 ciri yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka saya mengulaskannya satu persatu. Ya, baik, sekarang ini kita masuk kepada ciri nombor 5, 6, 7, 8. Ciri ke-8 iaitu menolak fahaman bermazhab. Okey, dikatakan Wahabi ni ialah mereka yang menolak kefahaman bermazhab. Tuan-tuan dan puan, betul ke wujud satu aliran namanya Wahabi yang menolak fahaman bermazhab? Atau wujud satu aliran yang dikatakan Wahabi di mana mereka tidak membataskan diri mereka kepada satu mazhab saja. Mereka tidak membataskan diri mereka kepada mazhab Syafi'i saja. Maknanya, mereka yang dituduh sebagai Wahabi di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di selatan Thailand, di Brunei, mereka tidak membataskan diri mereka kepada mazhab Syafi'i saja. Mereka yang dituduh Wahabi di India, Pakistan, Bangladesh, mereka tidak membataskan diri mereka kepada mazhab Hanafi saja. Mereka yang berada di Afrika Utara misalnya, mereka tidak membataskan diri mereka kepada mazhab Maliki saja. Bahkan mereka yang berada di Saudi, mereka juga tidak membataskan diri mereka dalam hal fiqah kepada mazhab Hambali saja. Sebaliknya, mereka memanfaatkan mana-mana satu daripada 4 mazhab yang ada ni, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, asalkan ia memiliki dalil yang lebih kuat, yang lebih jelas dalam sesuatu persoalan itu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, sikap seperti ini bukanlah sikap mereka yang dituduh Wahabi sahaja, tetapi juga telah pun meluas kepada kita di Malaysia. Meskipun bagi mereka yang tak ada kaitan dengan Wahabi, tidak pernah dituduh sebagai Wahabi. Sebagai contoh, saya bagi beberapa contoh, ya, dalam hal ibadat. Okey, selepas solat fardu berjemaah, apabila imam dan makmum berterusan berzikir secara kuat, bukan atas tujuan ajar dan belajar, tetapi mereka memang beranggapan ia sepatutnya dilakukan secara kuat. Itu bukan daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um jelas-jelas berkata imam hanya menguatkan bacaan zikir atas tujuan mengajar. Bila makmum sudah pandai, zikir itu dibaca secara perlahan. Okey? Jadi, mazhab mana yang berkata zikir itu secara berterusan dilakukan secara kuat? Okey? Dan bukan atas tujuan ajar dan mengajar. Ini sebagai contoh. Yang pertama. Yang kedua, dalam hal membaca ayat Quran dan menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Mazhab manakah yang berkata ia sampai? Bahkan tokoh manakah yang berhujah panjang lebar bagi mengatakan bahawa ia sampai? Tokoh itu ialah tokoh yang dituduh sebagai Wahabi. Siapa? Siapa tokoh itu? Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Okey, cuba cek juga pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang zikir secara kuat, secara berterusan selepas solat. Itu adalah pandangan Imam At-Tabari dan juga pandangan Imam Ibn Taymiyah. Okey, demikian juga, ya, sebab dalam hal sampai ataupun tidak, pahala bacaan Al-Quran ini memang khilaf. Okey, di kalangan mazhab Syafi'i pun sebahagian kata sampai, sebahagian tak sampai. Tetapi yang mengatakan sampai ialah mazhab Hambali, dan antara yang banyak berhujah dengan dalil apa semua tu bagi mengatakan ia sampai ialah Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Okey, itu satu contoh. Okey, contoh lain dalam hal muamalat, dalam hal jual beli, dalam hal perbankan, sangat banyak yang kita ambil daripada mazhab lain yang bukan daripada mazhab Syafi'i. Okey, kita sekarang ini pun beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan.
nanti kita akan bayar zakat fitrah kan sebelum 1 Syawal. Kita bayar zakat fitrah dengan wang, bukan dengan makanan asasi, bukan dengan beras. Pandangan manakah yang berkata boleh? Itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Betul atau tidak? Okey. Jadi kemudian dalam bab munakahat pula. Okey. Pandangan manakah yang berkata apabila suami menceraikan isteri dengan talak 3, tapi yang jatuh sebenarnya 1. Kalau nak kata 3, hendaklah dibicara kepada hakim. Hakim tengok ada betul mudarat, memang kena cerai terus baru jatuh 3. Mazhab mana tu? Kan? Kemudiannya, okay, ini dalam hal fiqah, dalam hal ibadat, dalam hal zakat fitrah, dalam hal jual beli, dalam hal perbankan, apa semua tu. Saya nak bawa satu contoh dalam hal sirah. Okay, dalam hal sirah, okay, apabila kita merujuk, okay, apabila hari raya Aidil Adha, hari raya haji, bila khutbah lazim disampaikan kisah bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, lalu disembelih, tetapi yang hakikat disembelih ialah seekor kibas, ya. Baik, sebenarnya kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, yakni dalam surah As-Saffat, surah nombor 37, ayat nombor 102, kalau sebelum kurun ke-8 Hijrah, kebanyakan ahli tafsir, kebanyakan mufassirun berpandangan bahawa anak yang sepatutnya, anak yang Nabi Ibrahim bermimpi yang patut disembelihkan ialah Ishak. Okey, ialah Ishak. Cuma selepas kurun ke-8 Hijrah, pandangan yang rajih, pandangan yang masyhur telah bertukar daripada Ishak kepada Ismail. Kita sekarang biasa dengar kan yang sepatutnya dikorbankan, yang disembelihkan ialah Nabi Ismail kan. Tahu tak sebenarnya ada khilaf, dan pandangan awal sebelum kurun ke-8 Hijrah, pandangan awal yang masyhur yang dikuatkan oleh kebanyakan mufassirin apabila membicarakan ayat 102 surah As-Saffat, surah nombor 37, ialah Nabi Ishak. Selepas kurun ke-8, baru dia boleh berubah kepada Nabi Ismail. Siapa kurun ke-8 yang bertanggungjawab untuk mengubah yang rajih itu daripada Ishak kepada Ismail? Okey, tokoh kurun ke-8 tu wafat tahun 728 Hijrah. Nama dia Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang biasa dituduh-tuduh sebagai Wahabi. Beliau setahu saya antara yang begitu kuat berhujah pumpang-pumpang dundang-dundang bahawa yang benar ialah Ismail, dan kemudian perkara ini disambung oleh anak muridnya seperti Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Kathir. Sehingga sekarang ini kita bukan sekadar tahu yang disembelihkan itu ialah Nabi Ismail, bahkan mungkin di kalangan tuan-tuan puan-puan tak tahu dalam perkara ini ada khilaf antara Ismail dengan Ishak. Bila tanyanya, Ismail lah. Sejak bila jadi Ishak? Kan? Padahal dulu yang dikuatkan, yang dianggap rajih ialah Ishak, bukan Ismail. Tetapi kalau sesiapa yang biasa baca penulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sebab tu beliau ni diminati ramai, baik yang dituduh Wahabi ataupun tidak, sebab cara beliau berdalil, berhujah tu memang kita kata meyakinkan ataupun convincing. Beliau inilah yang paling ke hadapan, yang mempelopori bahawa yang dimaksudkan oleh ayat 102 surah As-Saffat ini ialah Ismail dan bukannya Ishak. Dan beliau berhujah ini kemudian diteruskan oleh anak muridnya Ibn Qayyim, diteruskan oleh anak muridnya Ibn Kathir, dan begitulah yang sampai kepada kita sekarang ini. Bahkan seperti yang saya kata, mungkin di kalangan para penonton tidak tahu bahawa dalam perkara ini sebenarnya ada khilaf, dan dahulunya pandangan yang masyhur ialah Ishak dan bukannya Ismail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak sampaikan di sini ialah apabila dikatakan menolak fahaman bermazhab sebagai salah satu ciri Wahabi yang menyanggahi aliran ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya kebanyakan kita di Malaysia ni, baik yang dituduh Wahabi ataupun tidak, kalau nak ikut nombor 8 ni, ramai yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab banyak di kalangan kita, dalam macam-macam urusan kita, yang kita ni sebenarnya tidak membataskan diri dalam mazhab Syafi'i. Bahkan berapa ramai di kalangan tuan-tuan yang puan-puan yang belajar fiqh mazhab Syafi'i,
Usul fiqh mazhab Syafi'i. Kitab Al-Um, Kitab An-Nawawi. Okey, orang kata Kitab Al-Um ni macam high level sangat. Level tinggi sangat. Okeylah, Majmu' Syarah Muhazzab. Okey. Ia satu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang agung. Beberapa jilid awal oleh Imam An-Nawawi. Yang ia bukan saja bincang tentang mazhab Syafi'i, tetapi juga fiqh muqarran dibandingkan juga dengan mazhab lain, ya. Okey. Ada tak mana-mana masjid, surau, di mana ustaz yang datang tu seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, dia pengajian berkitab, dia baca kitab majmu'. Ada ke? Okeylah. Kitab Al-Um tu sendiri. Ada tak mana-mana ustaz yang datang ajar kitab Al-Um? Kitab Al-Um ni tuan-tuan, kita boleh beli, terjemahan ada, terjemahan penuh ada, terjemahan ringkas pun ada yang kita boleh baca. Okey, tapi kita di Malaysia, kita selalu mewar-warkan, kita ni mazhab Syafi'i, sampai orang yang nak ikut mazhab lain ke apa ke, dituduh sebagai Wahabi, dituduh sebagai tidak bermazhab. In the very first place, kita ni belajar tak mazhab Syafi'i? Kita ni belajar tak usul fiqh dalam mazhab Syafi'i? Lalu, betul ke kita ni mazhab Syafi'i? Okey, jadi saya bukan nak meragukan perkara ini, tapi yang ini ni menolak fahaman bermazhab ni sebenarnya, kalau nak dikatakan sedemikian, maka boleh dikatakan seluruh di Malaysia ni memanglah bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah apabila disyaratkan Ahli Sunnah wal Jamaah ni hendaklah mengikuti satu mazhab saja. Sebenarnya kita ni secara umum mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi dalam banyak hal lain, apabila mazhab lain memiliki dalil dan hujah yang kuat ataupun lebih sesuai dengan waqi', dengan keperluan semasa, maka kita mengikuti mazhab tersebut. Dan ini bukan saja berlaku pada mereka yang dituduh Wahabi, tetapi juga oleh mereka yang tidak dituduh sebagai Wahabi. Cuba tanya ustaz-ustaz yang asyik dituduh kan, Wahabi, tanya dia, beli kereta pakai loan macam mana? Loan tu ikut mazhab mana sebenarnya? Kan? Nanti dekat-dekat 1 Syawal bayar zakat fitrah macam mana tu? Kan? Nanti bila raya haji, nak baca khutbah ataupun bagi tazkirah majlis ilmu sehari dua sebelum raya haji, bila baca kisah Nabi Ibrahim tu, siapa yang disembelihkan? Yang sepatutnya disembelihkan? Ishak ke Ismail? Yang kemudiannya bila nak sembelih je jadi kibas kan? Siapa sebenarnya? Kalau Ismail itu Ibn Taymiyah tu. Okey, Ibn Taymiyah yang dituduh Wahabi tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi lah. Jadi ciri ke-8 ini okey, tidak sepatutnya lah menjadi salah satu ciri aliran Wahabi, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu, saya pun tak bermain buayan lah. Okey. Alright, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan beberapa ciri dalam siri yang akan datang, ya. Ciri seterusnya menolak kefahaman dan amalan tarikat tasawuf yang muktabar. Maknanya kena terima tasawuf lah baru jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana tu? Okey, kita jumpa nanti, insya-Allah.